Inna akramakum indallahi atqakum. Imam ini mencium kepala Pop Francis. Dan Pop Francis pula mencium tangan imam masjid ini. Kejadian ini selepas Pop Francis dibacakan ayat suci Al-Quran. Ayat apa? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui, kedatangan Pope Francis daripada Vatikan, iaitu seorang ketua Katolik yang tertinggi, datang ke Indonesia, dan ianya disambut dengan meriah oleh kerajaan Indonesia dan segenap rakyat Kristian, sehingga kan ada timbul isu dan juga kontroversi yang memperlihatkan kelompongan sisi toleransi yang mereka mahukan kerana azan dimutkan untuk memberi laluan kepada acara gereja. Yang tu kita dah bahas lah. Jadinya video yang terbaru pula ialah Pope Francis ni dibawa ke salah satu ruangan ataupun dewan masjid, lebih tepatnya di Masjid Istiqlal, yang mana pada ketika itu juga dihadiri oleh pimpinan dan pendeta agama daripada Kristian, daripada Buddha dan juga Islam sendiri. Dan bila mana mereka berada di dewan tersebut, diperdengarkanlah ayat suci Al-Quran, diperdengarkan kepada Pope Francis, diperdengarkan kepada pimpinan agama yang berada di sana. Jadi jom kita dengar sama-sama. Pembacaan Kitab Suci Al-Quran, a passage from the Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sahabat semua, ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara ataupun Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa sahaja di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat ini sebenarnya adalah ayat akidah dan juga kepercayaan. Sesiapa sahaja yang beriman di kalangan orang Muslim yang mana percaya kepada Allah dan hari akhirat, termasuklah orang-orang Yahudi, juga orang-orang Nasrani ataupun orang Sabi'in, maka Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan jaminan kebaikan di sisinya. Juga tidak akan merasa takut dan gundah gulana bila mana Allah memberi ganjaran tersebut. Dan dalam ayat itu juga disebutkan golongan Sabi'in. Golongan Sabi'in ini, sahabat semua, ialah orang Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Mereka golongan Sabi'in ini ialah orang yang tidak mahu menyembah berhala yang ada pada waktu itu di Mekah. Mereka percaya kepada agama Hanif ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Juga pada awal dakwah Rasulullah, orang Islam pun pernah digelar sebagai golongan Sabi'in, iaitu golongan yang menentanglah, meninggalkan sembahan nenek moyang mereka. Jadinya sahabat semua, ayat ini sangat sesuai ditujukan kepada semua agama kerana ia lembut dan juga mengajak kepada ketauhidan, iaitu mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah.
Dan ayat yang kedua pula ialah surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ayat ini membawa maksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunannya ataupun bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Bila dibaca ayat ini, semua pun orang diam dan tekun mendengar. Sahabat semua, dalam ayat ini Allah menegaskan manusia dahulu bermula daripada sepasang lelaki dan wanita, iaitu Adam dan Hawa, dan berkembang sehinggalah manusia itu berbeza warna kulit, berbeza bangsa, berbeza bahasa, berbeza budaya, tetapi semua adalah daripada Allah. Allah lah yang ciptakan. Daripadanya kita datang dan juga kepadanya kita kembali. Dan kita diciptakan juga untuk saling kenal mengenali di antara yang lain. Dan yang paling penting ialah tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia di kalangan seluruh bangsa di dunia ini melainkan orang-orang yang bertakwa. Tinggi manapun pangkatmu, mulia macam manapun nasabmu, kalau tidak bertakwa maka tidaklah ia mulia, tidaklah juga ia berguna. Tetapi bagi sesiapa yang bertakwa, meskipun kulitnya gelap, mukanya tak handsome, kerja kodi, tetapi Allah berikan kelebihan, iaitu Allah muliakan. Dan juga yang dimaksudkan dengan takwa di sini ialah orang-orang yang melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadinya ayat yang kedua ini pun berupa tauhid dan juga kepercayaan itikad sebagai seorang muslim. Apapun bangsa kita, bagaimanapun bahasa dan wajah kita, jika kita melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, Allah akan ridai dan Allah akan muliakan kita di sisinya. Jadinya sahabat semua, pada ketika ayat tersebut dibacakan, orang lain pun semua terdiam dan khusyuk mendengar. Meskipun mereka mungkin tidak faham, tetapi ia akan meninggalkan jejak dalam hati mereka. Kerana manusia ni bila diperdengarkan ayat Al-Quran, pasti akan terkesan sanubarinya, termasuklah pop tadi, kerana mereka juga adalah manusia biasa. Dan saya rasa momen itu adalah penting dan terbaik untuk memberikan dakwah kepada pop tersebut. Untuk pengetahuan sahabat semua, kebanyakannya di Eropah ni dah pun banyak yang sedar mengenai kebenaran Islam. Lihatlah saja, banyak gereja dah kosong dan bertukar kepada masjid. Dan juga ramai yang sedar, terutamanya pendeta lah, mengenai kebenaran Islam. Kalau mereka kuat, mereka akan memeluk Islam. Dan kalau mereka ada kepentingan dan juga menjaga silsilah leluhur mereka, maka mereka tetap berkeras mempertahankannya. Sebagaimana yang dikongsikan oleh seorang doktor yang telah pun memeluk Islam, dengan kajiannya mengenai cendekiawan Kristian, tahu kebenaran Islam tetapi tidak mahu memeluk Islam disebabkan ada kepentingan. Dan akhir sekali saya nak share, ini dia pendeta padri terkenal yang memeluk Islam. Yang pertama, Padri Gold David. Pendeta ini berasal daripada Australia dan menganut agama Kristian Ortodoks. Gold David ni dah berkhidmat sebagai pendeta, membimbing jemaahnya di Australia selama 45 tahun. Tetapi ketika dia menganut Kristian, banyak persoalan yang tidak ada jawapannya, meskipun setiap harinya bersama dengan Bible di dalam gereja. Antara persoalannya ialah tentang siapa yang menulis Bible, betulkah Nabi Isa Tuhan dan sebagainya. The church
put the Bible together. Matthew, Mark, Luke and John are not the authors. They're ascribed to those. Yang kedua, Abraham Richmond. Dia adalah seorang padri di Afrika Selatan yang telah pun menjadi padri selama 15 tahun. I keep hearing people say, hey, Christians need to be in power. Christian need to do this. Abraham Richmond ni dah pun memimpin jemaahnya ribuan orang selama bertahun-tahun. Boleh dikatakan orang Kristian di kawasan tersebut adalah hanya berpandukan kepada Abraham Richmond ini. Segala ajaran Kristian hanyalah disampaikan olehnya, dan para pengikutnya yang menjadi penganut Kristian ini kuat tetap berpegang teguh dengan apa yang dia ajarkan di dalam Kristian. Tetapi satu saat hidayah Allah datang. Ia datang bukan dengan persoalan dan membaca Al-Quran dan sebagainya, tetapi Abraham Richmond ini mendapat hidayah hanya melalui mimpi, yang mana mimpi itu seperti realiti yang ia rasakan dan ia datang kepadanya berulang-ulang kali, dan ini mimpi tersebut. Came from the dream. It was a voice. Because I was sleeping. It was in the middle of the night. Then I heard this voice. It says, "Tell your men to wear white kurtas." Dan setelah dia memeluk Islam, maka dia pun menukar namanya menjadi Ibrahim Richmond. Tidak cukup sampai di situ sahaja, malah ia berterus terang kepada seluruh jemaahnya dan membawa jemaahnya yang menganut Kristian itu untuk memeluk Islam. Disebabkan jemaahnya mempercayai Abraham ini, maka mereka tidak lagi mempersoalkan dengan banyak. 1,000 orang jemaahnya yang berbaju putih datang menyahut dakwah Abraham Richmond dan semuanya masuk Islam. Ashhadu Allah. Yang ketiga, Hilarion Hagee. Beliau adalah seorang pendeta yang menetap di California, Amerika Syarikat, dan boleh dikatakan seorang yang taat kepada agama Kristian kerana ibu ayahnya adalah orang yang taat beragama Kristian, dan seluruh hidupnya memang dipenuhi oleh hal gereja, hal agama Kristian, dan dia pun lepasan daripada biara kebangkitan suci di Saint Nazaire. Beliau ini boleh dikatakan seorang yang bijaklah sebab rajin belajar, rajin mengkaji. Jadi pada fahaman Katolik yang sebelum ini daripada keluarganya, ia beralih kepada gereja Ortodoks pula pada 2007. Kerana ia mengatakan terdapat perbezaan dan sebagainya. Meskipun dia berkhidmat di gereja, tetapi ia menyambung pelajarannya sehingga ke universiti. Dan Hilarion Hagee ini memang dibentuk untuk menjadi pendeta, sehingga akhirnya dia diangkat menjadi pendeta, memimpin gereja. Dan antara cita-citanya ialah dia mahu mendirikan gereja Kristian Timur sendiri di California. Pada satu ketika, dia mula mengkaji Islam, iaitu selepas peristiwa 9 November yang dimomokkan Islam adalah teror. Jadinya Hagee ini tidaklah berpuas hati. Baginya perkara itu perlulah dia ketahui sendiri kebenarannya. Jadinya dia ingin tahu lagi lebih lanjut mengenai Islam, sehinggalah ia mengkaji, belajar mengenai peradaban Islam dan membaca terjemahan Al-Quran. Yang mana pada ketika itu Islamfobia semakin naik. Yang mana pada ketika itu orang Amerika dimomokkan dengan keburukan Islam dan juga wujudnya Islamfobia. Dan dia ada seorang kawan yang memang benci pada Islam. Tapi akhirnya kawan itulah yang dulu memeluk Islam. Setelah dia mengetahui kawannya memeluk Islam, Hagee ini pun dah mulalah mengkaji, membaca Al-Quran, sehinggalah dia faham tentang Islam. Makanya 360 darjah sisi pandangnya berubah. Daripada sudut ia memandang Islam itu buruk dan sebagainya, akhirnya ia memandang Islam itu sesuatu yang indah. Yang mana ia pun memeluk Islam dan ia war-warkan di blognya. Yang keempat, Vladimir Oryumov. Beliau adalah seorang pendeta Kristian yang berasal daripada Rusia. Dia dah berkhidmat dalam gereja lebih kurang 15 tahun lebih. Dia ini adalah seorang yang sangat taat dalam beragama, tidak berbelah bahagi bila dikaitkan tentang Kristian. Makanya dia membimbing penganut Kristian di bawah gereja kelolaannya. Vladimir ini juga sering berpindah dari satu gereja ke gereja yang lain untuk memimpin jemaahnya, orangkan tentang Bible dan sebagainya. Dan setelah 15 tahun dia berkhidmat sebagai pendeta, dalam proses itu dia juga sering berjumpa dengan orang Islam. Dan sehinggalah pada tahun lepas, tahun 2023, ada seorang bekas jemaahnya telah pun masuk Islam. Dan bermula daripada situlah wujudnya satu persoalan yang sering muncul dalam fikirannya. Kenapa semakin hari semakin ramai yang masuk Islam? Dan kenapa orang Islam ni sangat kuat berpegang dengan ajaran mereka? Tidak seperti orang Kristian, meskipun mereka menganut Kristian, tapi bebas melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Daripada persoalan itu, dia pun mulalah mengkaji dan belajar mengenai Islam. Ketika proses pembelajarannya itu, barulah ia menemukan banyak persamaan Islam dengan Kristian yang sebelum ini dia tidak pun ketahui. Lebih-lebih lagi bila dia mengetahui bahawa umat Islam ni lebih menyayangi dan beriman kepada Yesus, iaitu Nabi Isa AS. Bukan setakat itu, umat Islam juga percaya kepada Maria, iaitu ibu Nabi Isa, Maryam. Malahan umat Islam mengetahui dan percaya segala
keajaiban yang berlaku kepada Yesus, seperti menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dan perkara-perkara gaib yang lain sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Ini membuatkan dia ingin lebih lagi mengenali dan mengetahui apa itu ajaran Islam. Kenapa wujudnya banyak persamaan? Bila dia kaji dengan lebih mendalam, dia dah faham konsep tauhid, iaitu etikad kepercayaan dalam Islam itu adalah sangat mudah dan tidak membingungkan, kerana umat Islam hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu, dan umat Islam ini percaya kepada Nabi dan juga Rasul adalah utusan Allah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa yang disebutkan dalam Bible dan juga Old Testament, sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Vladimir ini lebih memahami dan telah pun mendapat jawapan daripada segala persoalan yang sering berada di dalam akal fikirannya mengenai konsep 3 dalam 1. Juga fahaman Kristian, Tuhan, Yesus dan Roh Kudus adalah satu tetapi berbeza-beza pula, dan juga terdapat banyak kesalahan di dalam Bible. Wujudnya juga persoalan kenapa Yesus menghilang, kenapa Yesus perlukan Tuhan dan sujud, kenapa Yesus puasa, dan yang sujud puasa itu adalah orang Islam sendiri. Sehinggalah Vladimir ini menjumpai satu ayat di dalam Al-Quran yang membuat dia menitis air mata dan membuka pintu hatinya kepada Islam, iaitu surah Al-Ma'idah ayat ke-71. Allah rakamkan ucapan Nabi Isa AS sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar." Yang bermaksud, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah itu ialah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal Al-Masih iaitu Yesus sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim." Firman Allah ini membuat hati Vladimir luluh, kerana di sinilah baru dia mengetahui kebenarannya dan juga apa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa AS. Kerana ayat ini bersambung dengan cara ibadah Yesus sebagaimana disebutkan dalam Matius 26:39, yang bermaksud dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Katanya, "Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu." Dalam Bible ini menunjukkan Yesus menyembah Allah dan juga berserah diri kepadanya. Dan pendeta Vladimir ini pun menyedari perkara ini, yang sujud, yang berpuasa hanyalah orang Islam yang lakukan. Lalu pendeta itu pun berkata, "Inilah yang selalu saya rasakan, bahawa Tuhan itu Esa, bahawa Yesus itu adalah Nabi dan juga utusan Tuhan, tetapi dia bukan Tuhan." Ketika mana dia mendengar azan di Turki, dia berkata seolah-olah jiwanya ditarik ke dalam masjid, maka dia memutuskan untuk ke masjid. Di sanalah baru ia temui ketenangan dan jiwanya terisi dengan cahaya keimanan. Dipendekkan cerita, akhirnya dia pun memeluk Islam dan menukar namanya kepada Said Muhammad, dan dia pun meninggalkan gereja, meninggalkan segala kekayaan, segala harta bendanya, meninggalkan segala kemewahannya, kemuliaan yang ia miliki ketika ia menjadi pendeta, dan dia memilih untuk selalu berada di dalam masjid. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sehinggalah dia memutuskan untuk berjalan kaki ke Mekah. Ia lebih tenang. Segala persoalan keraguan yang terbuku dalam hatinya telah pun terungkai dengan cahaya Islam.